Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kita, tuan-tuan. Bukti dia masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni alhamdulillah selesai kita 20 daripada Ramadan. Maka pada malam ni, sekarang ni, waktu ni tuan-tuan, ketika ini bermulalah kemuncak 10 yang terakhir. Satu saat yang mana kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ternyata Nabi SAW manusia yang tersibuk, yang paling sibuk, yang paling menekankan 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua akan diberi ruang dan peluang yang banyak dan cukup oleh Allah SWT untuk kita menghidupkan 10 malam terakhir dengan misi kita untuk menambahkan keimanan kepada Allah, mengharapkan kebaikan daripada Allah. Seterusnya mudah-mudahan kita semua akan dipilih untuk menjadi ahli Al-Qadar pada Ramadan tahun ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alhamdulillah tadi ni tuan-tuan saya mulakan isyak dan tarawih kita 4 rakaat dengan suratul Kahfi. Yang mana suratul Kahfi ni tuan-tuan, dia ada satu fadilat yang besar yang mana Nabi SAW sebutkan, siapa-siapa yang membaca surah Kahfi secara keseluruhannya pada hari Jumaat, mudah-mudahan kehidupan dia antara 2 Jumaat itu akan disinari dengan cahaya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala rahmat, keberkatan, keredaan, keampunan. Dan disebut juga pada 10 pertama dan 10 terakhir suratul Kahfi ini tuan-tuan, siapa yang selalu mengamalkan siang dan malam, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lindung dia daripada fitnah besar yang akan dibawa oleh Dajjal kalaulah kita ditakdirkan untuk hidup pada zaman fitnah yang paling besar di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuan-tuan, Al-Kahfi ni satu surah yang menceritakan tentang keimanan. Sebab di sana dia ada beberapa cerita. Mungkin kemarin dah mula baca surah Al-Kahfi ni, kalau tak salah saya main sambung hari ni tuan-tuan. Bermakna kita dah tengok dah. Mungkin tuan-tuan faham atau tidak, kita dah lalui penceritaan tentang penghuni gua tu sendiri yang menceritakan tentang suratul Kahfi. Gua ni 7 orang pemuda yang lari daripada pemerintah yang zalim semata-mata keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pula saya sambung tuan-tuan pada 2 orang yang Allah Taala kurniakan kepada mereka rezeki yang luas, ada kebun-kebun yang besar, tanaman-tanaman yang subur. Namun di sana ada satu orang yang dia taat kepada Allah, satu orang lagi dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang dia menyerahkan nasib dia, rezeki dia, apa yang dia ada itu semuanya datang daripada Allah. Dan satu orang lagi dia merasakan apa yang dia ada daripada kejayaan dia, daripada kesuburan dia, kekayaan dia itu semua datang daripada hasil usaha dia. Dan insya-Allah saat ini kita akan sambung pula tuan-tuan. Kita dah mula dah sikit ujung penceritaan tentang kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Semua ni tuan-tuan dia melibatkan keimanan, kepercayaan. Bagaimana atas dasar kepercayaanlah 7 orang pemuda ni sanggup lari untuk menyelamatkan iman. Sebab dia yakin bahawa mereka berada di atas jalan yang benar. Bagaimana orang yang diberikan harta tuan-tuan, diberikan kekayaan, kemewahan, apabila dia beriman, apabila dia sedar bahawa apa yang ada pada diri dia itu semata-mata datangnya daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukurkan kedudukan kita dalam keadaan takwa kita, iman kita, ikhlas kita, khusyuk kita, semuanya akan dipandu untuk dihala tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan tengok kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Khidir ni diberikan pengetahuan yang cukup luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang manusia tak tahu, Allah Taala ilhamkan kepada Nabi Allah Khidir. Dan ketika mana Nabi Allah Musa nak berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, diberi satu syarat yang mudah. Syarat dia, hang kena beriman dengan apa yang aku nak cakap ni. Hang tengok aku buat apa, hang jangan tanya. Nak minta beriman dengan syarat tu tuan-tuan. Akhirnya 3 kali perlakuan Nabi Khidir disoal oleh Nabi Allah Musa alaihi salam yang mengakhirkan pertemuan mereka. Dan di hujung suratul Kahfi bagaimana Allah Taala menceritakan tentang keimanan Zulkarnain, seorang hamba Allah yang diberikan kuasa pemerintahan yang sangat luas, yang mana dia ni berkelana seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan daripada maghrib kepada matlaq Syam, daripada barat ke timur sampai ke satu tempat, bagaimana orang mengadu tentang Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, bagaimana keimanan kita? Bila kita masuk waktu sekarang ni tuan-tuan, kita duk berasa apa? Duk berasa nak raya dah ke? Duk berasa ketak nak jumpa Syawal dah ke tuan-tuan?
Ataupun kita duk merasa macam mana ni, masa lalu cepat sangat, aku tak dah nak buat apa, Ramadan nak habis dah ni. Tuan-tuan, 20 hari gone. 20 hari selamat, selesai dah tuan. Tak tahu lah dalam 20 hari tu apa yang kita buat. Berapa jam kita beratok kat Sulaiman pun tak tahu nak cerita tuan. Harap-harap geng-geng kita tak ada lah kot lah. Kita ni makan apa yang ada ya. Corong gila tuan, beratok makan sok 3-4 jam, tak boleh brain tuan. Waktu tu, waktu Allah turun paling dekat dengan kita, kita duk beratok cari makan tuan. Masing-masing dia ada cara, agenda dia. Sebab tu tuan-tuan, kita sebenarnya dalam hidup kita bila cerita bab iman, kita tak boleh salah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda yang ada berlaku sekeliling kita ni bukan benda kita tak tahu. Tuan-tuan, Ramadan bulan cari makan ke tuan? Ramadan bulan kita disuruh kurangkan makan. Tapi bagaimana kita balas dendam terhadap arahan Allah yang tak bagi makan, kita bubuh balik daripada waktu boleh makan tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Habis tu macam mana iman kita? Ramadan ni kita diminta memperbanyakkan ibadat, cari jalan nak kurangkan nafsu syahwat. Tapi kita tak ambil benda tu. Ramadan kita diminta untuk menghadirkan diri ke masjid surau, terutamanya 10 terakhir. Manusia di Malaysia 10 terakhir dia angkat kaki dia keluar pada masjid surau. Kod hari ni kita tak perasan lagi hari kerja. Kita tengok Jumaat malam, Sabtu malam tuan. Hilang tuan. Jemaah yang berada di masjid surau seluruh SPT lebih sikit berbanding jemaah yang berada di Perda. Uptown yang terbesar di utara, tempat jualan raya. Betul tuan? Sampai 4 pagi. Gila, 4 pagi shopping petang apa tuan? Apa sangat yang ada dengan raya? Kita ni duk fikir raya ni, orang yang fikir raya ni tuan-tuan, salah satu daripada benda yang ada dalam hati dia, bukanlah saya nak nilai, tapi biasanya orang jenis ni dia tak berapa takut dengan kematian. Dia tak berasa dia nak mati, dia berasa serupa dia dah nak raya. Tuan-tuan, kita tak disyariatkan, tak dianjurkan buat benda-benda tu tuan-tuan. Hari ni kita dah kena fikir dah 10 malam terakhir, ibadat apa yang kita nak buat sepanjang tempoh daripada sekarang ni sampailah malam raya. Lah ni pun ramai dah seronok dah, lega puasa duk dengar macam 29 hari kot noh. Tengok kalender asal 30, alah kurang dah 1 hari. Duk nampak betul tak betul, tiba-tiba Kementerian Pendidikan Umum pula cuti awal syariah. Ni tanda makin soheh ni. Duk berasa raya hari Jumaat dah. Tuan-tuan, orang yang faham dia akan, Allah, rugi satu daripada rahmat Ramadan aku. Rugi satu daripada jalan aku nak minta ampun ke Allah. Rugi satu waktu aku nak taubat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi waktu aku duk buat ibadat tapi pahala tak sama macam luar Ramadan. Saya yang cakap pun tak berasa rugi kan tuan-tuan ni. Sama ya, cuma kita nak. Sampai bila kita nak duduk macam ni tuan? Tak berasa ke kita bahawa satu hari ni kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan, kalau ayat Quran ni ada banyak tuan-tuan, 6,236 ayat, 6,236 ayat tuan-tuan. Ambillah beberapa ayat untuk kita semat dalam diri kita tuan-tuan. Antaranya ayat yang paling saya suka tuan-tuan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Selalu saya sebut ayat ni tuan-tuan. Dan takutlah kamu pada hari kamu akan dipulangkan kepada Allah. Tuan-tuan, ini benda benar tuan-tuan. Allah pesan siap-siap dah. Kalau kita faham tuan-tuan betapa takutnya, betapa dahsyatnya sakaratul maut ni tuan-tuan, nescaya Syawal ni tak ada makna kat kita. Kan disebut kepada kita, kalaulah kita tahu betapa hebatnya Ramadan, jika disingkap tabirnya, hijabnya, kita nampak kelebihan rahmat dia tuan-tuan, nescaya kita mengharapkan setiap hari itu adalah Ramadan. Maka yang duk ada ni tuan-tuan, kita buatlah. Sehari habis daripada tarawih ni, kita balik rumah awal. Kalau yang bercadang nak bangun tahajud tu, kita tidur awal. Ataupun kalau yang rasa takut tak boleh nak mengkit awal, luangkan masa sikit, setengah jam, duduk buka baca Quran. Tak payah buat tahajud lagi, buatlah solat hajat ke, solat taubat ke, buka 2 rakaat, baca Quran sikit. Kalau rasa malas nak buka Quran pun tuan-tuan, saya nak bagi cadangan mudah ya tuan-tuan. Kita pakat baca 4 surah ya, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Fatihah 10 kali, Qul Wallah 10 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 10 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 10 kali. Baru kita tidur. Tidur niat ke Allah nak bangkit awal tuan. Bangkit sok tu tuan-tuan, jangan pergi beratok tak mana-mana. Makan apa yang ada, buat tahajud 2 rakaat tuan-tuan.
Kemudian selitkan dengan istighfar, selitkan dengan salawat kat Nabi SAW. Malam ni malam yang ke-21. Antara hint yang sempat ditinggalkan oleh Nabi SAW, Nabi kata carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir hari yang ganjil. Mana kata kalau senang mudah tuan-tuan, macam mana nak confirm kita dapat Al-Qadar? Hidupkan bermula malam ni sampai malam raya. Hidupkan. Tuan-tuan, sekali kita punya usaha dalam tempoh 10 hari ni untuk nak bawa kesan sampai ke syurga. Kesan dia bukan habis tang sini, kesan dia boleh bawa kita sampai pergi ke syurga. Antara ciri orang yang akan diampunkan dosa dalam Ramadan, salah satu dia confirm menjadi ahli Al-Qadar. Dan berapa ramai nanti tuan-tuan ketika berada di mahsyar, waktu tengok amalan-amalan dia, tengok tang puasa duk belek. Ni puasa 20-20, ni puasa 20-23, ni puasa 20-28. Awak kosong ya Tuhan, mana Lailatul Qadar saya? Allah kata minta maaf, hang tak terpilih sebagai ahli Al-Qadar. Naya kita enggak. Sedangkan kita duk sebut selalu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu akan diganjarkan pahala sehebat ibadat 83 tahun. Tuan-tuan, saya umur baru masuk kepala 4 tuan, baru jadi geng 4 sirih tuan. Kan? 40 lah, kira bulan 12 ni baru 41 officially. Masuk kepala 4 ya pun tuan-tuan, macam-macam benda dah tuan. Telinga pun tak apa nak dengar dah, mata pun kuih rabun teruk dah. Tiba-tiba benda yang tak pernah mai dari segi kesakitan mula duk mai. Ramadan tahun ni saya banyak kena GERD tuan-tuan. Orang kata apa, pedih dada. Tak pernah mai sebelum ni, tiba-tiba tahun ni mai. Tu semua tanda-tanda Allah nak panggil balik tu. Kita duk berasa macam kita sihat tuan-tuan. Tak tuan. Umur kita duk naik tak lama dah tuan-tuan, maka buatlah apa yang kita patut tuan. Paling utama taubat ke Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha tuan-tuan. 20 hari dah kita test Ramadan untuk diri kita, tak kata ke orang, tak tengok benda-benda haram, tak buat benda-benda yang dilarang, maka teruskan apa yang kita buat ni sampai akhir hayat tuan-tuan. Berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, minta pertolongan Allah, minta rayu kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan belas kasihan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita terdiri daripada ahli Al-Qadar. Kita minta ke Allah, mudah-mudahan 10 malam terakhir ni kita dapat menghidupkannya dengan sebaik-baiknya. Tak pernah kita hidupkan seperti mana sebelum-sebelum ni. Kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita semua akan diberikan ganjaran yang besar, dan dosa-dosa kita keseluruhannya diampunkan, dihilangkan, diizinkan untuk tidak dikira dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma ballighna bil lailatul qadr. Allahumma ballighna bil lailatul qadr. Allahumma ballighna bil lailatul qadr. Walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Wa hadza bi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.